Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz Abah, kreatif dan dakwah minda ingat Allah. Sebagai support channel Ustaz Abah, jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, kita hari ini alhamdulillah bersama lagi dalam rancangan Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Okey, anak-anak, moga-moga semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey anak-anak, hari ini insya-Allah kita akan belajar dalam satu bahagian dalam pendidikan Islam tingkatan 4. Ini adalah sukatan baru, so anak-anak perlu ambil perhatian. Okey, tajuk yang kita belajar hari ini ialah dalam bahagian muamalat. Kita tahu bahawa dalam Islam ada banyak jinayat, munakahat, ibadat, dan hari ini kita akan belajar dalam bab muamalat. Apakah itu muamalat? Jadi kita akan belajar dalam muamalat dalam Islam ataupun kita panggil fiqh al-muamalat. Okey. Jadi hari ini anak-anak kita kena tahu dulu apa dia muamalat ni kita sebut ni. Pernahkah kita terlibat dalam muamalat ni? Macam tak pernah kan? Tak pernah belajar lah bah. Tak pernah lah kami tahu tentang muamalat. Okey, ini Abah nak cerita tentang muamalat. Okey, tengok dekat skrin. Ya. Okey, apakah itu konsep muamalat? Okey, tengok dekat sini Konsep muamalat Islam iaitu bermaksud iaitu hukum syarak yang berkaitan dengan urusan keuangan. Jadi muamalat ni berkaitan dengan urusan keuangan. Seperti apa? Seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Jadi apa macam takrif yang panjang ialah hukum syarak yang berkaitan dengan urusan keuangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Jadi apakah hukum kita bermuamalat? Kita jual beli, kita sewa, apakah hukumnya? Hukumnya adalah harus. Boleh? Hukumnya adalah harus. Apa maksud harus? Nak beli pun tak apa, tak beli pun tak apa, ikut sukamu lah. Okey, dalil. Apakah dalil? Selalu ni kita bercakap tentang hukum agama, pasti kita rujuk kepada dalil ataupun bukti daripada Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Apa maksudnya? Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tengok warna merah tu. Saya kata haram riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Okey. Apakah matlamat? Apakah tujuan pensyariatan muamalat dalam Islam? Kenapa Islam letakkan muamalat ini? Kenapa Islam ada garis panduannya? Yang pertama, menunjukkan bahawa keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur seluruh kehidupan manusia. Ialah Allah yang buat kita, so dia lebih tahu tentang kehidupan kita. Yang kedua, mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Maknanya ini harta siapa ni? Bila akad maka jelas harta itu adalah hak milik seseorang. Yang ketiga, segala urusan dalam muamalat Islam bertepatan dengan syariat Islam. Yang ketiga. Yang keempat, menjaga kepentingan, tengok Islam menjaga kepentingan penjual, menjaga kepentingan pembeli, penyewa dan juga pemilik harta. Dan yang terakhir, pastilah bimardatillah, untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hebat macam mana pun, kaya macam mana pun, kalau tak dapat redha Allah Ta'ala, apa gunanya? Okey, anak-anak sekalian, kita tengok pula kepentingan. Berdasarkan daripada dalil, apakah kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat dalam Islam? Yang pertama dalam dalil nakli, tuntutan beramal dengan muamalat dalam Islam ni, tuntutan kita kena buat muamalat dalam Islam ni, Allah sebut dalam surah An-Nisa yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah ataupun batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara satu sama lain. Tengok, nampak? Mesti redha antara satu sama lain. Itulah konsep jual beli yang pertama. Yang kedua, dalil nakli, ancaman. Bagi Allah Subhanahu wa taala mengancam
orang yang tidak beramal dengan muamalah Islam. Sebut dalam Quran dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6. Yang bermula dengan wailun lil mutaffifin hinggalah ke akhir ayatnya. Anak-anak boleh tengok dekat sini ya. Wailun lil mutaffifin sehinggalah ke akhir ayat. Maksudnya apa? Kecelakaan besar bagi mereka yang menipu dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan ataupun dihidupkan semula sesudah mati, iaitu kiamat itu ya, yang amat besar huru-haranya. Hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, benar ni mana? Benar ya. Yang ketiga, kepentingan ya, memahami dan mengamalkan muamalah Islam. Yang ketiga adalah contoh keprihatinan Nabi SAW dan sahabat dalam menjaga muamalah Islam. Ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana Rasulullah SAW, ada hadis dekat sini ya. Abang tak akan baca hadis ni sebab dia nanti kita nak ambil masa yang banyak. Abang baca maksud dia. Bahawa Rasulullah SAW lalu berdekatan dengan selongkok makanan. Lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda pun bertanya, apa semua ni wahai tuan punya makanan? Ni orang niaga makanan lah. Orang itu menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah. Maknanya dia sorok makanan kata hujan di bawah. Baginda bersabda, mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu, maka dia bukan dari kalanganku. Tengok kenapa. Azab ataupun larangan tentang bagaimana kita kalau kena berniaga, kena jujur. Contohnya kita jual buah, letak yang elok-elok dekat atas kan, dekat bawah tu dia nala punya kan. Jadi maknanya kita kena tunjuk yang sebetulnya apa yang kita jual. Walaupun benda itu kita tidak pasti dia buruk ke tak buruk, tapi kita kena bagi tahu bahawa ni benda ni, cakap dekat dia, jelaskan apakah yang sebenarnya. Itulah yang Nabi SAW buat ya. Okey. So anak-anak, kita tengok dekat sini. Nampak dah ni. Ya. Apa buat dekat sini nampak perbezaan muamalah Islam dengan konvensional. Apa itu konvensional? Yang kita buat hari inilah ya. Apakah beza Islam dan juga yang bukan Islam? Kita tengok dekat sini. Muamalah Islam bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeza dengan konvensional, yang bersumberkan teori dan juga pemikiran manusia. Dia ikut teori-teori barat tentang teori-teori perniagaan ya. Itu beza kan? Yang pertama. Yang kedua, dalam Islam mengharamkan riba. Sedangkan dalam sistem konvensional dia menghalalkan ya, menghalalkan riba ataupun sistem bunga. Ya. Okey, yang ketiga. Islam bebas daripada unsur judi dan juga gharar. Dalam Islam tak boleh. Macam mana sekalipun untung berjuta, sekalipun RM1 ke 10 sen, kalau ada unsur gharar, penipuan ataupun riba, judi ya, maka itu haram ya. Kemudian mengandungi tadi konvensional mengandungi unsur judi dan juga gharar. Okey, yang pasti ya, muamalah dalam Islam berteraskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan konvensional berteraskan apa anak-anak? Adakah dia berteraskan ketuhanan? Tidak. Dia berteraskan kepada keuntungan dan juga kekayaan. Kan? Maknanya dia tak fikir halal, haram, tak kisah. Yang penting dia untung dan dia kaya. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Okey. So, unsur yang diharamkan dalam Islam, abang akan berikan 4 contoh. Berdasarkan konteks, ada 4 contoh unsur yang diharamkan dalam muamalat di dalam Islam. Yang pertama yang bersebut tadi ialah riba. Anda pernah dengar riba ya? Riba, yang apa itu riba? Apa itu riba? Adakah meriba anak di atas paha? Itu tak haram. Meriba bini orang haram, kan? Tapi maksud riba di sini ialah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan juga hutang. Abang beri contoh. Contohnya Aiman, dia berhutang daripada Ilham. Ini nama contohnya, tidak ada kena mengena yang hidup ataupun yang mati ya. Aiman berhutang daripada Ilham sebanyak RM100 dengan syarat Aiman mesti membayar RM110. Jadi RM10 itulah kita namakan ia sebagai riba. Yang pertama. Yang kedua, gharar ya, gharar ya. Mendengar ya, gharar. Gharar ya. Okey. Gharar iaitu kesamaran
dalam urusan muamalat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Samar-samar ya, macam kita tidak jelas. Contohnya apa? Menjual burung liar di udara. Burung elang tu punya anak bayar RM20. Jual yang tidak jelas ya, maknanya menjual burung di udara. Itu di antara contoh perbuatan gharar. Okey, lagi. Yang seterusnya itu judi. Dalam Islam diharamkan judi. Iaitu apa? Perbuatan yang melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Tidak semestinya duit, mungkin kereta, mungkin rumah, mungkin sebagainya yang berharga, walaupun nilainya itu taklah banyak tapi ada harga. Okey, itu dah dipanggilkan judi bila melibatkan pertaruhan. Contohnya mempertaruhkan wang dalam sesuatu perlumbaan. Ni hang teka, kalau hang betul, hang dapat duit ni. Awak keluar RM10, aku keluar RM10. Itu juga dinamakan sebagai judi. Dan yang keempat, yang terakhir ialah darar. Darar yang memudaratkan itu sesuatu perkara yang membawa kepada kerosakan. Contoh apa? Melakukan transaksi barang yang terlarang. Seperti apa? Menjual senjata api kepada kanak-kanak. Kita ingat tu contoh ya, menjual senjata api kepada kanak-kanak. Ia adalah melakukan sesuatu kerosakan ya. Okey. Last. Okey. Dalam bab ini sebelum kita masuk unit yang kedua, abang nak cerita ialah kita akan cerita tentang akad. Di dalam bab muamalat sudah pastilah berlaku akad. Pernah dengar tak akad ya? Bukan angkat, akad. Akad ya. Itu apa dia? Dari sudut bahasa, akad bermaksud ikatan. Macam orang nikah lah, ataupun simpulan. Dari segi istilah ialah ijab dan qabul dan urusan perniagaan dan juga kewangan. Ya, bila rumah selalunya dia akad beli jual beli itu. Itulah dipanggil akad. Okey. Rukun akad dalam muamalat Islam, ingat nama ada 3. Yang berapa? 3. Yang pertama, orang yang berakad. Pihak yang berakad siapa? Penjual. Ada anak tengok dekat skrin tu ada ya, boleh letak ya. Penjual atau pembeli, itu orang yang berakad. Ya. Yang kedua, sesuatu yang diakadkan. Apa yang diakad itu? Harga, berapa nilai dia, ataupun barang diakadkan. Okey, ingat betul-betul ya. Dan yang ketiga iaitu sirah ataupun lafaz ketika akad. Ya. Itu apa? Ijab dan qabul. Aku jual barang ni kat hang, aku beli barang hang. Kan? Itu ijab dan qabul. Okey. Jadi syarat dia, ada syarat-syarat dia anak-anak. Ya. Nak akad ni ada syarat-syarat dia. Yang pertama, orang yang berakad disebut tadi, itu penjual atau pembeli. Penjual dan pembeli mestilah baligh. Makna budak jual tidak sah. Berakad orang gila jual tidak sah. Dan juga orang itu mampu menguruskan harta. Kalau dia tak mampu, dia pun tak tahu barang nak kontrol kan. Kan. Yang kedua, dari sudut penjual dan pembeli melibatkan dua pihak dan bebas membuat pilihan. Tak boleh paksa orang beli. Kalau tak beli, tembak nak bunuh orang, beli cepat. Itu tak boleh. Sebab dia kena ada pilihan ya. Okey, yang pertama. Yang kedua, perkara yang diakadkan tadi, barang yang kita nak akad tadi, mestilah wujud ketika akad berlaku. Nak jual kereta, dia kena tengok kereta. Tu kereta dah. Ni nak jual kereta orang tak ada. Kan. Yang kedua, barang atau perkhidmatan mestilah halal ya. Kalau dia nak buat perkhidmatan apa pun mesti halal ya, dan dapat diserahkan ketika akad. Masa akad ni aku jual ni kereta ni dekat hang ni, aku jual buku ni dekat hang ni, rumah dekat hang, serahkan kepada pemiliknya. Dan sirah, lafaz ijab dan qabul adalah sepadan. Kalau dia jual beras dengan harga RM10, orang tu pun beli dengan harga RM10. Lafaz ijab dan qabul tidak terikat dengan syarat tertentu. Contoh, nanti kalau aku dah dapat berjaya masuk dekat UUM ke, dapat masuk kat UIA ke, dapat masuk ke Politeknik ke, kan, dapat masuk Institut Baitul Mal kan, contohnya, kalau aku dapat masuk tu, aku jual lah motor ni kat hang dengan harga RM1000. Dia letakkan syarat, tak boleh, tidak sah. Dan lafaz ijab dan qabul itu mestilah dalam satu pertemuan. Okey, boleh faham anak-anak setakat ni? So hari ni anak-anak, abang nak cerita tadi ialah tentang konsep muamalat ataupun jual beli di dalam Islam, sehinggalah tajuk tentang berkaitan dengan akad. Harap-harap faham no? InsyaAllah. Lepas ni abang akan sambung dalam unit yang kedua, iaitu jenis akad dalam muamalat dalam Islam. Ingat? Ya, kita kreatif dalam dakwah, minda ingat Allah. Mari bersama dengan Ustaz Abah. Sekian, bye, jumpa lagi.